RM5 yang ada ni, RM1 masuk tabung dulu. Balance baru belanja. RM4 je baru kau belanja. Yes, Jadi betul. maknanya kita dah bagi tahu daripada awal lagi, daripada anak kita kecil-kecil lagi, dah didik mereka supaya mereka menyimpan dulu baru mereka belanja. Betul. Hartanah dan anda, impian kita bersama, penuh ilmu dan harapan di setiap hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam Hartanah dan Anda, podcast untuk membincangkan berkaitan dengan isu-isu hartanah dan juga undang-undang. Saya Aizat Ismail adalah hos anda dan ini merupakan episod yang ketiga Hartanah dan Anda bersiaran untuk menemui anda, rakan-rakan penonton sekalian. Okey. Saya tidak berkesorangan pada hari ini. Bersama-sama dengan saya adalah seorang sahabat, seorang rakan yang memang dah lama kami berkenalan. Sejak daripada zaman kami belajar bersama di Universiti Islam Antarabangsa di Gombak. Dan beliau merupakan seorang perunding takaful dan kini mempunyai agensi sendiri di Bandar Tun Sin On, tak jauh daripada studio Nadi Suasana ni. Saya memperkenalkan sahabat saya Rozaimi Muhammad Said, ataupun lebih mesra dipanggil sebagai Kepet. Okay, welcome Kepet. Thank you for having me. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudi bersama-sama dengan hartanah anda pada hari ini. Hari ini kita nak bincangkan topik yang mungkin agak crucial jugalah, yang mana betul. Kita nak bincangkan berkaitan dengan hutang jangan dibawa mati. Dan untuk membincangkan topik ni, aku rasa memang tak ada orang lain yang lebih sesuai lah kot. Aku nak panggil untuk bincangkan, dan kita orang ni memang dah rapat, jadi tak nak terlalu formal sangat lah. Betul. Kita sembang santai je petang ni berkaitan dengan topik hutang jangan dibawa mati tu. Okey, bila bercerita tentang hutang ni, kita ramai saya percayalah boleh katakan kebanyakan daripada golongan dewasa lah, khususnya umur dah menginjak 25 ataupun 30 tahun ke atas, memang tak lari daripada berhutang. Hutang, betul. Bila berhutang ni pula, kita berhutang bukannya dengan satu ataupun dua bank sahaja. Kadang-kadang banyak multiple bank. Mungkin kita beli kereta, kita buat pinjaman pembiayaan perumahan peribadi, kita buat personal financing, buat loan, kad kredit, ada tu setengah tu buat loan koperasi lagi, kan. Jadi banyak hutang yang kita buat. Jadi bila kita cerita tentang hutang ni, kita selalu terdetik, saya rasa kebanyakan daripada kita lah, terutamanya mereka yang mungkin dalam keadaan yang tersepit bila tengok balik, alamak, gaji setiap bulan katalah gaji RM5,000 sebulan, dapat gaji je, bulan apa-apa dah habis bayar hutang dah. Semua hutang dah settle. Pagi masuk petang habis, kan. Belum sempat beli apa-apa, nak bawa anak pergi makan dan sebagainya, tiba-tiba habis bayar hutang, kan. Jadi tu yang kita terpanggil pada petang ni, hutang tu jangan dibawa mati, kerana saya sendiri merasakan bahawa hutang ni sepatutnya di manage ataupun kendalikan dengan baik lah. Jadi untuk membincangkan topik ni, saya panggil Kepet pada petang ni bukan apa, sebab beliau adalah merupakan seorang perunding takaful yang memang setiap hari berhadapan dengan klien-klien dia, yang mana bercita-cita untuk buat pelindungan takaful, macam mana cara kita nak protect aset yang ada dan sebagainya. Jadi memang sinonim lah dengan apa yang kita akan bincangkan pada hari ni lah. Okey Pat, untuk memulakan perbualan kita lah, kan. So macam yang kita pernah dengar lah sebelum ni, kan. Ada kes-kes di mana orang yang berhutang, tapi dalam masa yang sama dia terpaksa memikirkan cara bagaimana untuk menyelesaikan hutang-hutang dia tu sebelum dia meninggal dunia. Tapi unfortunately tak sempat dia nak fikir, dia dah meninggal. Jadi dalam hal sedemikian, yang kau biasa dengar lah, kan. Selalunya orang yang macam ni, golongan-golongan yang macam ni, sebenarnya bila dia nak buat hutang tu, apa sebenarnya yang dia fikir dalam kepala dia tu? Okey, secara general lah, kita cakap orang bila dia buat hutang tu, dia nak benda tu saja. Kalau dia nak rumah, kan,
dia beli rumah. Dia nak rumah tau. Hutang is hutang. Dia tahu dia kena buat hutang. Tapi dari segi kesedaran nak manage hutang tu, nak make sure dia boleh settle off as early as possible, ataupun at least lah sebelum dia meninggal dia selesaikan hutang tu. Part tu sebenarnya yang secara generalnya masih, orang kata kesedaran tu masih kurang lah. Okay, kita beli kereta, kita nak kereta. Kita beli rumah, kita nak rumah. Kan, kita buat loan. Sebab walaupun ada pelan-pelan yang pelan takaful ataupun banyak financial guru dah ajarkan, tapi at the end of the day kita nampak duit tu sebenarnya kita lebih nak, kita nak spend daripada kita nak protect kita punya loan hutang kita buat tadi tu. Dan nak ulas sikit lah apa yang kau cakap tadi. Golongan 30-an ke atas kan, sebenarnya bila kita bercakap about hutang, kalau kita nak cakap spesifik pasal rumah lah kan, hutang rumah, hutang bank ni, tahu tak apa tu orang kata FOMO, fear of missing out, kan. So anak-anak muda sekarang ni dia ada gejala FOMO ni yang menyebabkan mereka terjebak dengan hutang pada usia yang sangat muda. Pasal nak orang kata nak live up to the standard, to the expectation, kan, nak memuaskan dia tengok kawan-kawan dia rasa macam dia nak, iPhone 16 keluar bukan murah, dia compare kan, iPhone 16 8,000 9,000, so sanggup buat loan. Okay, tu belum nak beli rumah lagi. So nanti nak beli rumah, nak beli kereta, takkan nak beli kereta yang orang kata lokal contohnya, kan. Yes, satu semua antara punca-punca lah. So kesedaran dari segi financial literacy, dari segi protection, that's very crucial sebenarnya. So macam selalunya lah kan, kadang-kadang yalah, kita berhadapan dengan klien-klien yang memang hampir setiap hari menceritakan tentang dia punya cita-cita, dia punya kehendak untuk memiliki rumah yang selesa dan sebagainya. Dan aku selalu beritahu dengan diorang lah, sebenarnya nak beli rumah ni bukannya tengok benda yang kau nak beli, tapi tengok pada kemampuan kau dulu. Betul. Kau kena pastikan bahawa duit yang ada cukup untuk bayar bayaran-bayaran pendahuluan, deposit, legal fee, stamp duty dan sebagainya kan. Jadi itulah bila kita cerita tentang kewangan ni, kita sering kali bercerita tentang pengurusan kewangan yang betul. Dan kita sentiasa mengingatkan masyarakat di luar sana supaya mereka ada satu disiplin lah untuk menyimpan. Dan selalunya memang masa kita kecil-kecil selalu mak ayah kita beritahu kan, okey, mak bagi kau RM5, zaman sekarang RM5 tu biasalah kan. Zaman-zaman kita dulu mungkin 50 sen, 50 sen pergi sekolah. Okey, bawa 50 sen pergi sekolah ni, 10 sen ni mungkin kau kena simpan, ataupun analogi zaman dulu tu berbeza sikit. Kau belanja dulu, lepas tu ada lebih baru kau simpan, masuk dalam tabung kan. Tapi pada hakikatnya apa yang mak ayah kita cuba didik kita dulu, sebenarnya benda tu dah perlu ditune balik. Kita kena tune balik benda tu. Bukannya kita cakap dekat anak kita, okey, ayah bagi kau RM5 ni, RM5 ni kalau misalnya kata kau dah belanja ada lebih, kau masuk dalam tabung. Sepatutnya tak boleh lagi analogi macam tu. Kita kena terapkan analogi kepada anak-anak kita. RM5 yang ada ni, RM1 masuk tabung dulu, balance berbelanja, RM4 je baru kau belanja. Jadi betul. Maknanya kita dah bagi tahu daripada awal lagi, daripada anak kita kecil-kecil lagi, dah didik mereka supaya mereka menyimpan dulu baru mereka belanja. Betul. Dan itulah yang cuba kita terapkan sekarang ni kepada anak-anak muda yang nak beli rumah dan sebagainya. Ada keinginan untuk tukar lifestyle dan sebagainya. Betul. Mereka sepatutnya menyimpan gaji mereka. Sebahagian daripada gaji mereka tu tak kisahlah berapa persen sekalipun. Yang penting benda tu istiqamah dan kena disiplin lah. Kena allocate certain amount tu lah. Okay. So bila cerita tentang pengurusan kewangan ni juga, tak boleh tidak, kita kena maklumkan kepada anak-anak kita, sebenarnya dia kena ada goal. Dia kena ada, dia panggil goal setting lah. Dia kena set apa sebenarnya goal dia dengan duit yang dia nak simpan ni sebenarnya. Tujuan dia simpan tu untuk tujuan apa? Tujuan berapa lama, by what time, target dia berapa banyak yang dia nak, dan untuk tujuan apa dan berapa lama. Tempoh simpanan yang dia nak cuba capai itulah kan. Supaya benda ni at least dia dah tahu dah sebenarnya. Okay. Macam kita biasanya kalau katalah goal setting, orang yang duduk dalam orang kata multi level marketing ke apa ke, selalunya lah sifu-sifu diorang dah ajar dah. Okay, I nak you buat satu goal setting punya board.
Vision board panggil vision board kan. Vision board. Okay, so vision board ni you buat, okay, katalah you nak kereta apa, you nak rumah macam mana, nak apa-apa lah benda yang you idamkan dalam hidup ni, you kena tampal benda tu dekat vision board ni, dan you kena letakkan dekat satu tempat yang memang tiap-tiap hari you akan nampak kan. Tu biasalah kita dengar kan, kawan-kawan Perunding Takaful selalu bagi motivation kepada anak-anak buah dia macam tu lah caranya kan. So benda macam tu kita boleh terapkan daripada kecil lah. Anak-anak kita ni patutnya kita kena buat juga vision board tu kan. So setidak-tidaknya bila mereka dah ada dia punya vision, dia dah diajar untuk mengurus kewangan dengan betul, barulah diorang ni boleh dan mampu untuk memiliki apa yang diorang nak tu, sebab diorang dah didisiplinkan daripada kecil. Bukannya umur dah masuk 30-an, dah masuk 40-an ni baru kita nak disiplinkan diri kita kan. Betul, dia agak macam nak kata terlambat pun tak, tapi nak melentur bulu ni biar dia rebung kan. Bila kita dah umur dah bekerja, sebab the moment kita first time kita pegang duit sendiri you dapat gaji 3,000, sekarang ni 3,000 starting salary kan. Okay, benda sebab kita hidup dalam dunia materialistik kan. Tadi cakap lah kan, okay, kita masuk whatever business contohnya, leader kata cakap okay, kena beli BMW, kena beli Mercedes. Kau apa kau punya vision board? Vision board saya nak ada banglo, saya nak, semua is material. Okay, setakat ni aku tak jumpa lagi orang kata vision board dia ialah dia nak ada savings sebanyak X amount of money by what age. Tak jumpa lagi. It's all about vision board, is all about material. No, there's nothing wrong about that. Okay, cuma kita kena faham, bila kita nak cakap pasal material, there's a cost to that. Kan, cost ni lah, tak semua benda kalau nak sekadar nak kata bawa mak ayah pergi haji boleh cash. Tapi bila kita bercakap lebih yang material, lebih keduniaan, rumah, apa tu, kereta mewah, ni semua hutang, bebanan kan. Tapi itulah kata kita hidup dalam dunia materialistik. Kita tak boleh lari daripada tu. Cuma sekarang ni macam mana kita nak mendidik anak-anak muda sekarang ni, macam kau cerita tadi lah kan, instead of kau spend dulu, balance kau simpan, by right kau simpan dulu, balance baru kau spend. That should be the way lah. Okay, so maknanya dalam erti kata lain, mungkin lah kan apa ni, dalam kelompok-kelompok mereka yang apa ni buat MLM ke, buat even apa Perunding Takaful ke apa kan. So mereka sepatutnya mendidik anak-anak buah mereka ni supaya menyimpan dululah kan. Bukan dia bukannya nak kata benda tu tak boleh, tapi sebenarnya dari segi tata cara macam mana kita nak menggalakkan apa ni, masyarakat ni supaya sedar celik kewangan kan, mengurus kewangan dengan bijak dan sebagainya. Tak salah pun kalau kita mampu, kita belilah kan. Kalau kita ada duit dan kita rasa duit kita tu memang tak tahu nak buat apa, banyak sangat, nak belilah. Cuma dalam masa yang sama kita jangan lupa hidup kita ni mungkin lah kan, bukannya orang kata apa untuk diri kita je. Kita kena fikir banyak perkara lain untuk masa depan keluarga kita, anak-anak kita dan sebagainya kan. Tapi itulah satu perkara yang mungkin aku rasa terpanggil untuk sharekan jugalah pada hari ni, iaitu berkenaan dengan apa-apa benda yang ada kat dunia ni. Kita ni sebenarnya sebagai pemegang amanah saja kan. Semua tu milik Allah. Kan. Kat mana-mana pun lah kita belajar dengan ustaz mana-mana pun, bila kita tanya dengan ustaz-ustaz ni pun dia kata, ustaz, apa benda yang ada kat dalam dunia ni sebenarnya milik siapa kan. Bila kita tanya soalan macam tu, definitely dia akan jawab milik tu adalah milik Allah. Kita ni dipinjamkan je. Even nyawa kita, tubuh badan kita ni pun dipinjam kan, dipinjamkan untuk kita gunakan untuk tujuan-tujuan tertentu lah, kebaikan dan sebagainya kan. Jadi tu yang bila cerita tentang material ni, macam yang kau sentuh tadi tu kan, aku terpanggil sikit lah nak cerita tentang masalah di kalangan apa ni, masyarakat, terutamanya orang Melayu kita lah. Orang Melayu kita yang bila bercerita tentang harta ni, dia ingat harta tu adalah milik, sepenuhnya milik dia. Sehingga kan bila berlakunya kematian, dah masuk dalam kubur pun, orang yang dalam kubur tu pun, yang dah meninggal tu pun mungkin tak tenang dalam kubur, disebabkan harta-harta ni ada pertingkahan di kalangan waris-waris yang dia tinggalkan tu. Yang baru-baru ni kita pun dah dengar berkaitan dengan masalah orang kata apa, perebutan harta sehingga berbilion kan, adalah bekas menteri yang meninggal. So itu isu-isu yang memang sampai ke sudah baru-baru ni je dah selesai, dah diputuskan untuk apa, orang kata apa, buat secara baik. Dah apa ni, dah di apa ni, bedak-bedakkan lah sesama dia orang punya ahli keluarga kan. Dan kalau cerita tentang apa ni, harta ni, kita jangan lupa pula
Bila kita cerita harta memang seronok, memang sedap, tapi dalam masa yang sama kita lupa nak cerita tentang hutang yang kita bina tu kan. So tu yang bila cerita tentang hutang, banyak perkara yang berkaitan dengan hutang ni yang orang terlepas pandang. Diingat bila kita buat hutang ni, bila dah mati tu, hutang tu memang hilang macam tu saja. Sedangkan apa yang dah diajar, hutang tu masih lagi kita wajib kena bayar. Kalau kita tak dapat membayar ketika kita hidup, waris-waris kita yang kena selesaikan. Jadi bila cerita tentang hutang ni, konsep hutang sebenarnya bila kita berhutang, kita kena ada kemampuan untuk bayar. Betul. Maknanya sebelum kita cipta hutang tu dulu, kita dah kena pastikan yang kita mampu untuk bayar dulu. Sebab tu bank dia letakkan syarat kan. Kita punya income ratio dengan kita punya komitmen. Kau ada credit card, kau ada housing loan, kau ada car loan, lepas tu kau nak beli car loan lagi, kau nak beli satu lagi kereta contohnya, atau kau nak beli rumah lagi satu. Bank akan tengok dia ada ratio dia bukannya gaji kau 5,000 kau boleh spend dekat komitmen kau. Sebab bank tahu kau kena ada makan kan, ada bayar utilities, adalah benda-benda keperluan asas yang kita tu. Jadi basically there is certain percentage yang bank tak boleh pergi more than that untuk bagi kau punya, make sure kau punya installment overall so keep within that dari ratio. istilah bank tu dia panggil DSR, debt service ratio lah. Betul. So kemampuan tu berdasarkan kepada gaji kita, berdasarkan kepada komitmen bulanan kita. Dan banyak lagi lah perkara-perkara lain yang bank akan tengok kan. Dia cuma kadang-kadang kita risau kan ni ialah loan yang dibuat bukan melalui bank. Kalau melalui bank tu insya-Allah, pasal bank very prudent, very stringent dalam dia punya proses. Yang tak melalui bank ni, koperasi contohnya kan, koperasi ni buat bisnes. Ada yang mungkin ada yang mungkin dia ialah doktor kan, dokumen dan sebagainya kan. Saya bukanlah nak kata koperasi tu tak bagus. Cuma pasal dia tidak termasuk ke dalam satu proses yang very stringent tadi kita kata. Dan masing-masing pun kena faham bila buat hutang ni, especially dengan bank lah kan. Bank mesti nak buat untung. Bila bank nak buat untung, dia akan kenakan bahasa kasarnya faedah lah ataupun interest kan. Tapi kalau kita cerita dari sudut Islamic punya financing, dia tak panggil benda tu profit. Interest, tapi dia panggil sebagai keuntungan ataupun profit yang dikenakan kepada peminjam-peminjam kan. Tapi itulah maknanya kalau kita pinjam 100, katalah kita pinjam 100,000 kan. 100,000 bermakna kita kena bayar mungkin sekali ganda. 100,000 tu jadi 200,000 bila dah plus dengan keuntungan yang bank kenakan. Sebab tu bila kita membayar hutang ni kan, kadang-kadang kita risau kalau katalah nyawa kita tak panjang kan, bagaimana cara kita nak selesaikan ataupun nak langsaikan hutang tersebut. Kalau katalah ditakdirkan kita meninggal nanti, sebab kita tak nak bebankan anak-anak kita ataupun isteri kita, suami kita dan sebagainya. Jadi macam mana saranan kau tu? Dia bukan sekadar tak nak bebankan family waris tu. Dia itu bagi aku secondary. Yang primary dia adalah kau dekat atas nanti kan, kau dekat macam mana kau nak menjawab kan. Tergantung-gantung contohnya kan, kesana ke tidak, kesini tidak, sebab apa? Hutang tu tak dibayar. Jadi benda ni dia pengurusan kewangan tu sangat-sangat penting lah. Dia ada banyak benda. Sebab tu dalam kalau kita tengok hierarchy financial pyramid financial pyramid paling bawah sekali ialah protection. It's not so much about kau buat hutang, kau nak grow your asset, grow your money kan. So benda ni semua datang kemudian. So macam kita kata tadi lah, sebelum kau nak buat hutang, kau kena ada capability untuk bayar hutang tu. Betul. Cuma kadang-kadang kita ni katakan nak buat beli rumah kan, rumah 500,000, kita nampak dia punya installment dia 3,500 je sebulan, tak banyak kan. Tapi kalau kita kata 3,500 you times 12 times 35 years, dia dah berapa juta tu. Dia bukannya double tu sebenarnya. Kalau kita ambil housing financing, dia more than double. Sebab tu kita nak kena realise benda tu. Jadi nak berhutang boleh, ilmu tu kena ada untuk memastikan kita. Kadang-kadang dia bukan di akhirat satu hal, di dunia ni pun kadang kita merana nak bayar hutang tu. Sebab tu macam yang kita selalu dengar lah dalam mana-mana pembiayaan ataupun financing yang kita buat dengan pihak bank kan. Bank memang selalunya mencadangkan ataupun ada sesetengah bank mewajibkan kita ambil package takaful ataupun insurans lah untuk protect kalau sekiranya berlaku apa-apa pada kita, hutang kita tu akan dibayar oleh takaful ataupun insurans tadi kan. Jadi mungkin kau boleh ulas sikit tentang benda tu. Kita dalam takaful ni kita ada plan yang kita panggil kalau kita spesifik pada
isu rumah lah. In fact sekarang kereta pun dah ada dah. Auto financing tu dia dah ada dah untuk auto takaful kan. Tapi kalau dalam rumah ni kita ambil dia ada panggil dua konsep lah. Satu MRTT, satu lagi MLTT. Okay, kalau kita ambil through bank dia panggil MRTT. Okay, which stands for Mortgage Reduced Term Takaful. Basically how it works is basically katakan kau ambil loan RM500,000. Okay, selama ini tahun pertama selama 30 tahun contohnya. Loan RM500,000 bila kita bayar loan tu dia akan jadi macam ni, dia akan menurun. Dia akan decrease lah, decrease kan. So MRTT secara prinsipalnya kita punya protection amount tu dia akan selari dengan kita punya balance loan tadi. Okay, tapi dalam kadang-kadang tertentu boleh jadi tak sama. Okay, bergantung pada beberapa perkara lah, ada tertunggak ke semua tu kan. Jadi fungsi MRTT ni adalah untuk memastikan bila saja berlaku kematian ataupun hilang upaya kekal, maka waris tadi akan terima rumah tadi bebas hutang. Maknanya macam mana bebas hutang? Katakan dia meninggal pada tahun ke-20, lagi 10 tahun lagi 10 tahun katakan balance dia lagi RM200,000. Okay, RM200,000 ni bila dia meninggal saja, maka MRTT tadi, takaful tadi akan digunakan untuk membayar RM200,000 ni, maka waris terima rumah tu bebas hutang. So waris punya urusan apa? Nak buat pembahagian saja. Hutang dah tak ada. Tapi kalau kita beli rumah tanpa MRTT, apa yang berlaku adalah bila kita meninggal dunia pada tahun ke-20 tadi, balance loan ada RM200,000, hutang kita RM200,000 tadi, waris dapat rumah, waris dapat hutang. So dia mewarisi rumah, mewarisi hutang. Kena bayar sekali. Yeah, kena bayar. So boleh tak kita kata nak jual rumah tu untuk settlekan hutang? Boleh, tapi dia tak semudah yang kita jangkakan lah. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep kita panggil MLTT. MLTT ni kita boleh ambil melalui ejen takaful. Kita tak melalui bank. Kalau melalui bank kita panggil MRTT. Okey, MLTT ni pula dia adalah satu konsep di mana hampir sama dengan MRTT tadi, cuma beza dia dengan L dengan R. Kalau R tu reduce, kalau L tu the level. Okey, maknanya kalau kita ambil loan RM500,000, kita ambil protection kita RM500,000, bila kita meninggal dunia pada tahun ke-20 tadi dengan baki loan RM200,000, maka kita punya protection amount takaful tadi masih lagi RM500,000. Masih lagi RM500,000. So apa takaful akan buat? Dia akan bayar kita punya loan RM200,000, baki RM300,000 tu akan diberikan kepada waris untuk dibahagikan secara faraid. Jadi bila kita nak buat loan nak buat rumah kadang-kadang macam orang beli kereta kan, dia fikir installment je, dia tak fikir maintenance, kan. Betul. Jadi sama juga kalau orang beli kondo, dia jangan fikir berapa dia nak kena bayar sebulan, dia kena fikir maintenance juga. So dia ada additional cost sebenarnya. So kita nak buat hutang ni, jangan fikir berapa installment kita nak kena bayar. Okay, kita kena fikir juga macam mana kita nak protect kita punya loan tadi. Jadi bajet tu kena dilebihkan. Katakanlah kita okay, nak beli rumah bajet kita RM1,500. Jangan cari rumah yang kita kena bayar RM1,500. Kena cari less than that supaya kita ada buffer untuk protect the loan. Betul. Jadi at least sekurang-kurangnya ada simpanan yang kita boleh simpan, duit tu kita boleh gunakan untuk tujuan-tujuan lain dan sebagainya lah kan. Jadi berbalik kepada MLTT dan MRTT tadi, so dua-dua konsep ni sebenarnya tujuannya adalah untuk memastikan bila kita meninggal kita dah tak dibebani dengan hutang lah kan. Dan dalam masa yang sama kita kena pastikan juga bila kita meninggal, waris kita tak terbeban dengan hutang yang ada tu lah. Dan kita pun urusan kita di sana pun tenang. Betul. Jadi kita dah masuk dalam kubur tu, kita tak payah dah. Tak payah fikir dah. Kita tak boleh nak fikir dah pun. Nak fikir macam mana kan. Jadi okey, berbalik kepada isu perancangan kewangan tadi. Sebenarnya aku sebelum kita mulakan sesi podcast ni tadi, memang kita dah berbincang sekejap kan tentang isu ni kan. Yang aku nampak sekarang ni, kebanyakan daripada orang kita bila dia buat pembiayaan perumahan, especially dengan bank, dia bila dia buat pembiayaan perumahan tu dia fikir MRTT ni ataupun MLTT ni tak penting. Ini cerita benar, kisah benar, sebab aku berhadapan dengan klien memang hampir setiap hari yang bercerita, yang bertanyakan kepada aku kenapa diorang kena ambil package insurans ni. Jadi aku terangkan pada diorang macam mana yang kau terangkan tadi itulah. Aku cakap dengan diorang, okay, basically kalau awak ambil package MLTT, ini dia punya ni. Kalau ambil MRTT, ini. Okay. So ada juga nada-nada sinis daripada diorang ni kan. Diorang merasakan bahawa benda tu tak penting. Tak perlu, dan diorang rasa benda ni mungkin kalau misalkan diorang nak ambil MRTT tu, diorang fikir kena bayar lebih
MRTT kan dia akan masuk sekali dalam betul, loan. Dalam pembiayaan. Katalah rumah dia harga 200,000, dia terpaksa buat pembiayaan daripada bank tu mungkin jadi 210 dan sebagainya sebab nak bayar package takaful MRTT tadi itulah kan. Dan dia kata benda ni akan menyebabkan dia punya kewangan tadi tu tak cukup. Bayar installment kalau ambil 200,000 sahaja mungkin 1,500. Tapi kalau saya ambil dengan package MRTT, loan saya tu dah jadi 1,700, lebih RM200 sebulan kan. Jadi untuk menyanggah ataupun nak membetulkan lah persepsi diorang ni, apa nasihat kau pada diorang? Okey. Dia ini basically tugas ejen takaful. Okey, kita kena continue, kena sentiasa lah secara berterusan untuk memberikan kesedaran. Dan sebab kita tahu benda ni adalah satu benda yang dilema sebenarnya, sebab kita suka buat hutang tapi kita tak nak protect hutang tu kan, sebab ini sebenarnya berbalik kepada ilmu kita lah, ilmu asas kita dalam kewangan. Jadi macam saya kata tadi, macam aku katakan tadi, dia sepatutnya kalau kita boleh mendidik ni semua orang kena main peranan tau. Lawyer, ejen rumah, rent, lepas tu bank, siapa lagi, pemaju contohnya kan. Kita semua kena mainkan peranan. Kalau kita betul-betul serius nak mendidik maknanya kita nak katakan, kalau macam tadi katakan kau punya bajet 1,500. Kalau dengan kau ambil MRTT jadi 1,700. Kau boleh 1,500 saja. Dan rumah kau 1,300 lah patutnya. Sepatutnya installment kau 1,300 lah. Tapi kita faham to certain extent setiap pihak yang kita sebutkan tadi masing-masing ada personal interest dalam urusan setiap step of the process tadi kan. Orang kata rent memang dia nak close, lawyer dia nak settlekan dokumen, bank dia nak bagi kau loan, semua nak buat bisnes kan. Jadi kalau kita dapat satu pendekatan lebih holistik lah kan, tapi benda ni agak mencabar, tapi dia mesti, kalau kita betul nak benda ni berjaya, dia mesti semua pihak mainkan peranan. Dia tak boleh just one side. Katakan lawyer saja yang duk bising ataupun bank saja suruh ambil MRTT kan. Tapi tu pihak lain kata tak payah, aku nak jual aku punya rumah je, contohnya kan. Jadi benda tu orang fikir, sebab kita manusia ni bila kita membayar, kita mesti nak tengok apa kita dapat. Betul. Kan. So sekarang ni bila kita cakap pasal takaful punya plan, this is something that you're paying for something that you don't get to see. Kan. Sebab benda tu tak berlaku lagi. Benda tu tak berlaku, betul. So aku pernah ada seorang klien, dia dah bayar lama tau, dia punya medical card. Medical card dia kan, dia bayar kan. Dia tak sakit. Dia tak sakit. Dia kata pun dia nak berhenti. Dia nak berhenti. Tahu, dia kata aku rasa rugi lah aku bayar kan. Tak pergi hospital. Tak pergi hospital. So aku tanya dia, kau nak claim ke? Dia kata tak nak lah. Dah tu kan, same thing kalau kata kita, dia nak sakit ke? Dia nak sakit kan, nak claim boleh. Kau nak manfaat takaful, boleh. Kau sakit lah, masuk hospital dulu. Tapi kau tak nak. So bila kita fahamkan mereka konsep takaful ni sebenarnya, dia orang lebih mudah boleh itulah, sebab kita kena bagi nampak benda yang the unseen tu. Okay. Isu MLTT ni, tadi MRTT tu yang kita boleh fahamkan, nak ambil loan masa tu kita kena ambil MRTT lah. Kalau misal kata kita dah terlebih, kita nak ambil MRTT tu dah tak boleh. Maknanya tempoh tu memang dia ada tempoh tertentu yang kita kena comply lah, mungkin within certain period of time lah kan. Okay, so maknanya kalau misal kata tak sempat nak ambil MLTT tu dia ada tempoh masa tak? Ataupun dia boleh ambil pada bila-bila masa? Katalah sekarang ni dia dah buat loan, dia tak ambil MRTT dulu, baru sekarang dia tergerak hati nak ambil after MLTT 5 years tu. After 5 years ke? Tak kisahlah. MLTT boleh ambil dia macam ni. Okay, MLTT pun sebenarnya proses dia, katakan masa dia beli rumah tu, dia buat loan tu, bank syaratkan dia ambil MRTT, tapi dia tak nak. Dia kata dia dah ada satu plan takaful berasingan, dia nak buat MLTT. Masa tu boleh. Okay, sebab MLTT ni just a term, yang mana bila kita buat MLTT maksudnya dari segi proses, kita kena assign the certificate to the bank. So maknanya bank akan jadi the beneficiary lah. So kalau beneficiary kan, maknanya bila berlaku kematian, bank dapat duit tu dulu. Okay, bukannya ahli keluarga.
Tetapi bila katakan dah after 5 years dia dah ambil, dia masih lagi boleh buat perlindungan, tapi kita tak panggil MLTT lah, kita panggil just the normal debt cancellation. Yes. Okay. So apa yang kita buat, kita tak akan assign the certificate kepada bank, tapi kita appoint seseorang, mungkin isteri jadi kita nomini lah. Kita jadi nomini, kita buat akad wasi, pelantikan wasi. Bila kita buat akad pelantikan wasi ni, duit yang ada tadi tu bila berlaku kematian, manfaat takaful tadi akan jadi pusaka. Jadi kita tahu bila pusaka ni, perkara pertama yang perlu diuruskan selepas pengkebumian adalah hutang. Menyelesaikan hutang. Jangan buat hibah. Jangan buat hibah. Hibah lain tidak. Okey, so dalam erti kata lain, bila kita buat MLTT tu, sebenarnya dia tak ada bukan MLTT lah, bahasa kasarnya adalah life takaful lah. Life takaful tu dia tak ada tempoh tertentu yang kita perlu ambil. Bila-bila masa pun sebenarnya kita boleh ambil, kecuali lah kalau misal kata ada berlaku, kita pernah admitted ke hospital ke, ataupun ada penyakit-penyakit yang kita pernah hadapi sebelum ni ke, itu mungkin menyebabkan kita punya polisi tu jadi application kita untuk beli polisi tu decline lah kan, kena reject lah. Betul. Jadi itulah maknanya tuan-tuan dan puan, bila dengar Gepet cerita benda ni, saya memang dah risau sebenarnya kan. Risau. Kalau misal kata umur, macam saya tahun ni dah 47. Umur dah 47, tak lama lagi dah masuk 50 kan. Umur dah dekat maghrib lah. Jadi maknanya kalau kita makin tua, yalah, bila orang cakap makin tua ni makin dekat penyakit tu nak datang kan. Penyakit kematian dan sebagainya. Jadi risau sebenarnya tau, risau. Jadi macam anda yang muda-muda ni, umur baru 20 lebih, 30 lebih, kalau misalnya kata dah beli rumah tapi tak ada perlindungan MRTT, tak ada perlindungan MLTT tadi, saya syorkan anda fikirlah dengan baik, ambillah package tersebut. Memanglah dia nampak agak memberatkan sikit lah, anda terpaksa bayar tiap bulan dan sebagainya, tapi ini memudahkan untuk menyelesaikan hutang anda, tak membebankan keluarga anda dan sebagainya kan. Okay, dia kalau kita tengok menyampuk sikit, kalau kita tengok konsep takaful ni, dia basically is a 10-90 rule. Okay, you allocate 10% of your income to protect the 90%. Okay, so what it means basically, katakan gaji kita 5,000. 5,000 10% 500. So 500 ni kita allocate untuk takaful. Okay, macam mana kita boleh allocate 60% of our income for loans, hutang, kita allocate lah 10% untuk takaful. Sebab apa? Kalau kita tengok, tak payah cakap pasal medical kat semula. Kadang orang tak nampak. Kita cakap pasal insurans kita lah. Okay, ataupun kita panggil auto takaful. Kita bayar, mungkin kita bayar 800 setahun setahun tau, 800 setahun. Bila kita nak renew kita punya road tax, kita kena bayar 800 tahun atau 500, ada yang kena bayar 1,000. Itu kalau kereta bawah 50,000 60,000 lah. Kalau dah kereta 100,000 lebih tu dia dah 1,000 lebih lah, 2,000. 5,000 pun ada lah. Kalau setakat 200,000 tu dah main 5,000 punya range lah kan. Okey. Tapi bayangkan kalau kata kita masa sekarang ni auto takaful ni dia wajib. Dia wajib kan. So kita pun ambil kan. Kalau tak boleh renew. Kalau kita tak boleh renew road tax. Tapi kalau kita faham konsep dia tu adalah yang mana katakan berlaku kemalangan, total loss. Kita baru buat beli kereta tu baru 5 bulan lah. Berlaku kemalangan, total loss. Kereta tu kita beli dengan harga 300,000. Loan 270,000. 10% bayar tu kan. 270,000. Baru bayar 5 bulan, hutang kita tu lah lebih kurang 270,000 juga tu. Kan? Betul. Kita katakanlah kerajaan tak wajibkan ambil auto takaful ni, orang tak ambil. Tahu tak berapa banyak orang bankrupt kat Malaysia sebab kemalangan sangat tinggi. Cuma kita tak nampak sebab kerajaan wajibkan. Tapi itulah hakikatnya, sebenarnya itulah fungsi takaful tadi. Kalau kita nampak, kita orang kata kita buka mata kita, kita akan allocatekan a small portion, dia tak banyak, 10% saja daripada kita punya pendapatan untuk protect lah whatever you punya hutang yang you ada. PTPTN, credit card, whatever. Protect. Itu yang kita selalu dengar lah kan, dalam kalau kata mati mungkin yalah, kita dah duduk dalam kubur tu, orang yang kita tinggalkan tu yang kena pening memikirkan tu. Tapi cuba anda fikir, kalau anda jatuh sakit, anda jatuh sakit dan dalam masa yang sama rumah anda ni, anda tak boleh cakap dengan bank, bank saya sekarang ni sakit, saya tak boleh nak bekerja, saya tak boleh nak bayar monthly installment ni. Bank pun akan cakap dengan anda, itu bukan masalah saya, anda dah buat loan dengan saya, anda kena bayarlah monthly installment dengan saya kan. Jadi macam mana pula kalau kata berlakunya perkara macam tu kan, yang kau boleh cadangkan pada penonton. Disebabkan yang aku dengar lah kan, MLTT itu sebenarnya bukan setakat boleh cover untuk kita meninggal saja, ataupun package life takaful ni kan, dia boleh juga bantu kita kalau sekiranya berlakunya penyakit kritikal dan sebagainya. Jadi
kau punya nasihat tu macam mana? Okay, dalam takaful ni basically kita cakap pasal produk tau, kita bercakap pasal konsep. So dia ada debt settlement, dia ada income replacement, dia ada hibah. Okay, so income replacement ni apa? Income replacement ni bergantung pada plan yang kita ambil. Kalau plan kita ambil tu ada TPD, okay, maknanya total permanent disability, bila kita kena saja, kita tak boleh bekerja. Basically orang yang kena TPD tu tak boleh bekerja dah. Pasal TPD ni maksudnya dia tak boleh menguruskan diri dia sendiri, kan? Tapi kita masih hidup. Kita masih hidup. Isu dia ialah kita masih hidup. Dan kita mesti nak tinggal kat rumah yang kita beli tadi, kan? Dan kalau kata kita ambil MRT tu contohnya, atau kita ambil MLTT yang kita ambil death TPD saja, dia hanya akan melunaskan kita punya baki tadi ataupun manfaat tu dibayar hanya bila berlaku kematian ataupun TPD. Dia tak dibayar bila berlaku penyakit kritikal. Kata yang kena kanser, kena serangan jantung, dah tak boleh bekerja, kan? So apa yang kita kena buat ialah kita boleh ambil satu lagi plan. Sebab tu allocation 10% tu penting. Jangan kacau. Okay, kita ambil satu lagi plan yang kita kata plan penyakit kritikal. Contohnya macam baru ni Chef Wan, kan, yang paling terdekat lah kita tahu Chef Wan, dia kena kanser baru-baru ni, dan dia kata dia dapat duit tu berapa ratus ribu, kan. Itulah punca, itulah dia yang kita katakan income replacement. Sebab bila you dah tak boleh, katakan you punya income sekarang ni 5,000, you boleh bekerja. Mana dapat 5,000 tu? Daripada pekerjaan you, daripada income. Income tu datang dari mana? Sebab daripada you buat kerja, kan. Tapi bila kita dah tak boleh bekerja, kehidupan masih perlu teruskan. Loan rumah masih kena bayar, MLT tak cover tau. Dia hanya cover death TPD saja. Bila kita kena penyakit kritikal, macam mana kita nak memastikan kita masih lagi ada kemampuan kewangan untuk bayar? Put this way lah, ada orang kata dah ada simpanan. Kalau kita tengok majoriti rakyat Malaysia, 2 bulan simpanan pun belum tentu ada. Betul. Kan? Ini kalau takkan kecoh masa baru-baru ni yang pasal nak keluarkan duit EPF kan. Kan. Ini kan pula lah kita nak bercakap pasal satu tempoh masa yang lama. Jadi kita dalam takaful ni ada juga kita panggil income replacement, yang mana kita boleh menggunakan manfaat penyakit kritikal tu. Katakan you ambil plan 500,000, okey. Bila you kena cancel saja contohnya, maka you akan dibagikan 500,000 sekaligus, cuma jangan buta, jangan gelap mata. Dapat 500,000 tu kan, masa tu kan Mak Ngah, Pak Long dapat tahu, dia pun datang tanya kan, nak pinjam ni, dah abang nak masuk universiti, nak belikan motor, jangan bagi pinjam, sebab itu adalah pendapatan kita. So itulah kena sentiasa beringat, maknanya simpanan macam yang kau cakap tadi tu, at least 10% daripada apa yang kita dapat gaji dan sebagainya tu kita kena allocate lah, untuk protection ni semua, kan. Okay. Dan satu lagi yang aku nak tambah sikit, berkaitan dengan kita punya monthly installment yang kita bayar loan kepada pihak bank ni. Sebenarnya tuan-tuan perempuan pun kena faham, selagi mana loan kita tu kita bayar seperti mana yang bank arahkan. Maksud saya seperti mana yang bank arahkan tu, kalau katalah kita buat 200,000 punya financing tadi, bank suruh kita bayar 1,500, maka kita pun dengan orang kata apa, taatnya membayar 1,500 setiap bulan. Benda tu pun sebenarnya tak bagus. Sebab apa tak bagus? Bagus in the sense that you bayar gradually lah, seperti mana yang bank arahkan. Tapi yang tak bagusnya, you punya loan tu dia akan selesai dalam tempoh masa yang lebih panjang daripada yang kita jangkakan. Okey, maksud saya dekat situ. Contoh, katalah you buat loan 200,000, you bayar 1,500 sebulan. Kalau you boleh disiplinkan untuk adakan duit simpanan lebihan, yang katalah tadi you dah simpan sebulan, mungkin you boleh allocatekan untuk simpanan lebihan untuk rumah ni RM100 je lah, RM100 sebulan. Kalau ada 12 bulan, maknanya you dah ada RM1,200, RM1,200. Dan kaedahnya adalah you boleh gunakan duit RM1,200 ni tadi untuk melunaskan prinsipal. Prinsipal ni maknanya bayaran pokok hutang rumah yang kita dah buat tadi. Katalah tadi kita dah bayar RM1,500 setiap bulan. Okey, itu kita disiplinkan, memang kita tak pernah gagal membayar. Okey, maknanya kalau katalah berlakunya pandemik lagi sekali, COVID-19 dan sebagainya. Kita jangan lupa hari tu bila time COVID-19 dia ada bagi moratorium 6 bulan dan moratorium 6 bulan ni dia tak datang percuma. Sebenarnya dia datang sekali dengan package faedah yang bank kenakan, yang tertunggak. Dan kalau kita tengok, percaya ataupun tidak, anda tengok statement loan anda, rumah, especially loan rumah ni, anda tengok kalau anda dah bayar, macam saya dah bayar loan rumah saya hampir 12 tahun. Lepas 12 tahun bayar tu, berapa banyak yang dah berganjak daripada loan rumah tu sebenarnya. Itu yang anda kena fahamkan betul-betul. Sebab tu saya kata, kalau boleh disiplinkan untuk cari duit tambahan bayar pokok tu. Bayar pokok tu untuk mengurangkan hutang anda dan mempercepatkan loan anda tu cepat habis. Jadi tu selain daripada apa yang kita dengar yang Kepet sharekan tadi tu, itu pun satu perkara yang add on sikit, satu kisah lah dulu, my boss lah kita dapat bonus.
Kan kita kerja, kita dapat bonus kan. Lepas tu dapat 2-3 bulan bonus lah. Dia pergi bayar dia pergi bayar dia punya housing loan tau. Kan. Aku tanya, kenapa you buat yang tu? Dia kata, you tahu tak berapa banyak interest saya boleh potong? Kan, sebab dia punya principal drop banyak gila. Kan, so dia bagi satu calculator. Kata gila masa tu. Kita tak nampak tau. Pasal kita rasa macam okay, 1,500 for the next 30 years, okay. Kan. Tapi sebenarnya kalau kita faham, kalau rumah ni dia akan kalau kita bayar banyak, dia akan potong kita punya interest. Ni kan. Jadi sebab tu kalau dia rumah kereta lain, pasal tu kalau ada duit lebih tu bayarlah lebih kat rumah. Sebab tu kalau kita boleh allocate, bila dapat increment kan every kita dapat increment kan, 3% ke 5% ke, biasanya orang akan nak spend duit tu kan, keinginan kita. Tapi kalau kita ada satu disiplin, kita boleh sebenarnya kita kurangkan hutang kita. Yes, okay. Tapi kena pastikan bila anda nak bayar principal tu, anda kena bagi tahu dengan bank lah. Anda kena pergi ke counter. Okay, ada setengah online banking yang memang dia dah boleh pecahkan, you nak bayar principal ke atau bayar monthly installment. Kalau yang dah boleh pecahkan tu, you pastikan you klik untuk bayar principal lah, yang duit lebihan tadi tu lah kan. Tapi kalau bank tak ada sediakan online punya platform, then you have to go to the counter and bagi tahu dengan counter tu you nak bayar duit ni untuk principal. Dan untuk housing finance ni sebab kalau kita nak buat konsep ni sebaik-baiknya di peringkat awal. Kalau dah penghujung lagi 5 tahun tu dah tak ada beza sangat sebenarnya. Di peringkat awal tu kita kena buat sebenarnya, kita mendisiplinkan. Dia punya kalau 30 tahun loan kita tu, kalau kita bayar dia boleh turun ke 15 tahun. Betul. Okay. So Pat, kita pun dah sampai ke penghujung. Terima kasih banyak atas masa yang kau dah luahkan pada hari ini. Diam dah lebih setengah jam dah sebenarnya, yang kita berbicara berkaitan dengan hutang jangan dibawa mati. Jadi mungkin untuk yang terakhir ni lah, aku nak jemput engkau untuk bagi sedikit orang kata apa, kata-kata nasihat ataupun kesimpulan daripada apa yang kita dah bincangkan pada hari ini. Silakan. Hidup kita ni kita tak boleh lari daripada hutang. Dalam dunia sekarang ni kita tak boleh lari dari hutang. Dia susah sangat lah. Mungkin ada 1% tak berhutang, tapi 99% daripada kita ni berhutang. So hutang tu is part and parcel of our life. Cuma kita jangan hanya pandai berhutang, kita kena juga pandai manage hutang. Kita kena ada perancangan to make sure sama ada masa kita hidup ataupun lepas kita meninggal dunia, hutang tu dapat dilangsaikan dalam keadaan yang teratur. Okey, terima kasih banyak atas kesimpulan tu. Jadi insya-Allah jangan serik No datang kalau jemput lagi. Kalau ada masa nanti kita buat lagi sesi podcast bersama. Nanti aku boleh jemput kau ke podcast aku. Itulah nak cerita tentang podcast. Kepek pun ada dia punya rancangan podcast sendiri. Ni dia Romosa Channel. Romosa Channel. Jadi jemput subscribe. Romosa Channel. Ada kat TikTok juga kan? TikTok ada dan di Reels dan juga di yang fullnya di YouTube lah. YouTube. So kita jemput support kawan-kawan kita yang buat podcast boleh, ni. InsyaAllah. Kan? So nak tubuhkan satu-satu podcast ni pun bukannya mudah ni kawan-kawan. So insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Boleh. Dan kita ucapkan selamat maju jaya. Dan ingat apa yang kami dah pesan tadi tu, jangan lupa buat simpanan, jangan lupa untuk ketepikan perbelanjaan apa yang anda ada tu untuk tujuan kita nak memudahkan urusan kita di kemudian hari nanti, especially dalam takaful tu lah. Betul. Okay, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.